kita teruskan dengan soalan kita Hmm. yang berkait tentang seorang isteri dan juga kerjaya. Ya. Jadi dengan keberkatan juga akan ada satu magnet rezeki Betul. di situ. InsyaAllah. Jadi apakah konsep yang semua perlu faham? Magnet rezeki datangnya dari keberkatan daripada rumah. Allahu Akbar. Masya Allah. Kadang-kadang kita sibuk mengejar di luar. Sedangkan yang kuncinya ada di dalam. Yang magnetnya ada di dalam. Ketika kita tahu, kita sedar dengan menjaga dalaman rumah kita, menjaga anak-anak kita dengan sebaiknya, menjaga hati suami kita dengan baiknya, pintu-pintu rezeki akan terbuka dengan cara yang ajaib. Kadang-kadang kita rasa, susahlah ada anak ni. Aku nak masa ni lah dia nak menangis. Masa tu lah dia nak demam. Aku ada podcast ni demam pula waktu ni. Contoh bukan ni. Ini tak ada kaitan hidup dan mati. Cerita je. Maksudnya, inilah yang perkara yang kita perlu sedar kembali. Oh, rupa-rupanya dengan aku menjaga apa yang berkat itu, itulah ladang pahala yang mengalir menjadi asbab rezeki akan masuk. Kenapa? Sebab macam ni, dalam Quran Allah dah janji ada 13 jenis pintu-pintu rezeki. Ada pintu rezeki dari anak, ada pintu rezeki dengan beramal soleh. Jaga amalan, utamakan Allah. Allah kata solat. Allah kata utamakan dia. Itu juga jadi asbab. Faham? Ada keajaiban rezeki datang. Kita nampak, aku kena jaga orang tu untuk close project. Aku lupa nak jaga. Tuan yang menjaga orang tu untuk aku close project tu. Sebab kita terlalu kejar kat depan. Tanpa kita lupa untuk present moment. Yang Tuhan itu ada bersama dengan kita setiap saat. Jaga kunci pegang projek tu. Bukan kerja orang yang bersifat rapuh ni. Manusia, kira kita kejar manusia. Manusia ni umpama kita bergayut dekat dahan yang rapuh. Bila kita bergantung dengan manusia, kita ibarat kita berdiri, tangkap, kita pegang dahan tu rapuh, kita jatuh, tergolek sama dengan orang tu. Orang tu dengan kita sama je, apa yang nak pegang-pegang sangat. Sebenarnya kita ingat siapa yang menciptakan dahan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Jadi jaga magnet rezeki dalam rumah. Maksudnya utamakan solat, utamakan amalan kita, utamakan anak-anak kita, utamakan pasangan kita. InsyaAllah akan berlaku keajaiban rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Sebab itu bukan janji kata saya, tapi kata Allah dalam Al-Quran. Allah kata memang utamakanlah Allah dulu, nanti Allah akan buka jalan-jalan keajaiban rezeki. Besar semua. Jadi semuanya berkait kan Coach? Semua berkait. Emosi terkait. Betul. Asal tak ada tanya. Pernah tak dengar kalam kata low energy, low rezeki. Kata emosi bocor, rezeki pun jadi bocor. That's why kita kena jaga gelombang dalaman kita, emosi kita kena jaga. Kalau rasa dah low energy tu, carilah. Yes. Memang kena cepat-cepat rawat. Cepat-cepat rawat, recharge, top up. Circle tu sangat penting. 80% ikut kajian sains, body kita akan reflect tu, reseptor kita akan reflect kepada persekitaran itu. Sebab tu kalau kita duduk dekat orang minyak wangi, kan biasa dengar, kita tumpang wanginya dia. Begitu. Okey, itu adalah peranan seorang isteri. Dan juga apa peranan suami dalam menyokong wanita berkejaya? Dalam keadaan wanita berjaya dan wanita yang hebat, apa pula peranan seorang suami kat sini? Kita serba maklum, seorang suami tugasnya melindungi isterinya, menyokong isterinya. Tapi kan kita bercakaplah dari sudut hakikat kemanusiaan sekarang, dunia sekarang, susah kan nak dapat sokongan dengan pasangan. Ada yang dirasa macam, aku je asyik jadi pintu masuk rezeki, aku je yang kena berkorban, aku je kena buat segala benda, tak dapat pun pasangan-pasangan yang macam tu. Kita cerita benda yang betul sekarang ni ramai yang berlaku. Dia macam ni, bonus kalau kita dapat suami yang faham tanggungjawab dia, faham agamanya, akan fahamlah tanggungjawab
yang ada dalam Al-Quran tentang seorang lelaki itu sepatutnya melindungi isteri. Tapi lah ya Allah, Allah izinkan kita melalui takdir suami yang tidak seperti itu. Apa yang kita nak buat? Macam mana? Pertama, kita guna kaedah psikologi dahulu. Telling the truth. Telling the truth ini adalah satu situasi yang mana kita mesti terbuka. Adakan komunikasi terbuka. Okay. So, kena luahkan dengan cara yang betul. Wanita hari ini memang meluah tapi dengan cara provokasi. Itu memang nak tunggu. Memang ayat pun kena susun. Ayat tu dia ada skrip dia nak kena susun kan. Jadi ramai kat kita ni memang meluah tapi luahan dia memang tunggu serangan je lah balik kan. Jadi cara nak meluah tu pun kena betul. Tengok pada waktunya. Suami pun bawa balik, peluh-peluh lagi, baju sengit-sengit lagi, perut lapar lagi. Masa tu lah. Nak luar. Awak tak faham. Awak tahu tak? Awak kenapa tak tengok WhatsApp saya? Sudah. Call tak angkat. Awak tahu tak? Saya hadapi apa satu hari ni? Awak tak boleh fikir ke apa yang saya fikir? Memang dia tak boleh fikir. Laki memang tak ada proses dia macam tu. Perempuan dia boleh fikir pelbagai. That's why dia wanita boleh melahirkan. Lelaki drive lah. Kalau fokus satu-satu tu lah. Dia macam tu. Memang komunikasi wanita dengan lelaki ni berbeza. Jadi kita tengok waktunya. Dengan intonasinya dan cara bercakapnya sangat penting. Kalau elakkan menggunakan perkataan provokasi dan tak jelas. Contohlah, perempuan kan selalu pakai awak tak faham ke? Sepatutnya awak boleh rasa. Sepatutnya awak boleh fikir. Tak boleh. Dia bukan ahli nujum. Kalau nak makan, cakap nak makan. Kalau straight to the point. Straight to the point. Lelaki ni main bagi CP-CP, bagi gambaran-gambaran. Memang dia macam, okey, kalau tak nak, dia ingat ke kita tak nak? Padahal tak nak tu awak sepatutnya fikirlah. Awak nampak bila saya last makan? Awak boleh tanya pula. Betul lah dia tanya. Tanya tu nak tahu. Tapi kita tahu tak fikir benda tu pun patutnya awak tolong fikir benda macam ni. Dah jadi perbalahan. Itu bezanya bahasa perempuan dengan apa yang kita expect sebenarnya. Betul. Dekat situ kadang-kadang perbalahan tu berlaku dengan perkara kecil je sebenarnya. Pentingnya seorang wanita itu ada ilmu. Betul. Kalau kita berbisnes pun kita sanggup cari ilmu bisnes, betul. Kalau kita dulu zaman kita sekolah, ingat tak tadika saja 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Maksudnya 2 tahun tau belajar tadika. Lepas tu darjah 6 hingga 1 hingga darjah 6 tahun kita belajar. Lepas tu sambung lagi menengah, sambung lagi universiti. Nampak ceritanya hari ni penting sangat ilmu tu. Tapi kenapa bila kita nak teruskan kehidupan yang berpanjangan, kita tak nak betul-betul serius cari ilmu. Cuba fikir. Cuba kita tengok wanita sekarang hari ni kan. Dia lebih suka nak mengadu, meluah di media sosial berbanding dia nak cari ilmu yang betul. Sebab kita tak jadikan pembelajaran tu adalah habit. Sedangkan daripada kecil memang kita belajar. Kenapa hidup untuk teruskan kehidupan yang real, kita tak sanggup untuk belajar betul-betul. Dulu 6 tahun belajar, darjah 1. Nak ceritanya ilmu tu penting. Tapi kesedaran kita dalam menimba ilmu secara serius itu yang kita perlu ada kefahaman sebenar. Wanita ini jika tidak disibukkan dengan majlis ilmu, dia akan sibuk dengan pemikiran dan nafsunya. Dia akan dibisikkan oleh iblis. Yang memang Allah cerita dalam ayat Al-Quran, Allah kata ada syaitan yang berbisik dengan rasa was-was dekat dalam otak kita ni. So hati-hati. Kalau kita tak masukkan dengan ilmu yang betul, syaitan akan menguasai kita dan terus berbisik dengan penuh syak wasangka. Itu bahaya. Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Anis. Untuk anda yang masih tercari-cari nak buat gigi kat mana, jom ke Avicenna. Saya daripada Klinik Pergigian Avicenna. Kami ada 16 branch dan juga siapa kat sini nak cuci gigi, nak buat braces dan yang paling bestnya kita ada treatment aligner. Dan selain tu juga untuk anda yang nak bawa anak-anak jumpa pakar pergigian kanak-kanak hanya di Avicenna Kajang. Jadi tunggu apa lagi? Jom ke Avicenna.